Adakah kita layak dihina sebegini kerana kita tidak tahu bahasa Melayu? Jadi kami pergi tanpa berdaya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menepis kritikan terhadapnya selepas tindakannya mempertahankan pegawai imigresen yang memarahi seorang wanita dan anaknya di Johor yang tidak fasih berbahasa Melayu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh dikatakan telah menjadi bahasa dunia karena sudah masuk UNESCO. Bahasa Indonesia amat kuat karena menjadi bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa ilmu. Adapun bahasa Melayu Malaysia sungguh berbeda nasibnya. Bahasa Melayu Malaysia gagal menjadi bahasa pemersatu, gagal pula jadi bahasa resmi dan bahasa ilmu. Banyak warga Malaysia yang tidak bisa bercakap dalam bahasa Melayu, dan hal ini menjadi masalah sehari-hari. Belum lama ini ada seorang warga Malaysia dari kaum Cina merasa diperlakukan tidak adil karena tidak bisa berbahasa Melayu. Yuk kita simak video berikut ini. Saya dihina sekali lagi dalam hidup saya dengan membuat pasport. Hari ini saya nak kongsi dengan anda betapa sengsaranya orang yang tidak boleh berbahasa Melayu di Malaysia. Ini kali kedua saya dihina di UTC Johor. Kali terakhir saya yang dihina, kali ini anak perempuan saya, kedua-duanya di tempat yang sama. Hari ini saya membawa anak perempuan saya ke UTC Johor, Cawangan Polo, untuk memperbaharui pasportnya. Kami berdua adalah warga negara Malaysia, tetapi kami belajar di Singapura sejak kecil. Saya dan anak perempuan saya sama, jadi kami tidak begitu fasih berbahasa Melayu, tetapi kami berpendidikan dan bersopan santun, dan rasa hormat tetap memahami. Mula-mula sampai sana lebih kurang pukul 8, ada seorang lelaki melayan kami di meja perkhidmatan. Disebabkan saya tidak begitu mahir berbahasa Melayu, saya mungkin bertanya dalam bahasa Inggeris apabila saya membuka mulut saya. Kaki tangan perkhidmatan lelaki bertanya kepada saya berapa umur anak perempuan saya. Anak perempuan saya menjawabnya, 14 tahun, dijawab dalam bahasa Inggeris. Dia memandang anak perempuan saya dan berkata, bagaimana kamu katakan 14 tahun dalam bahasa Melayu? Dia menyuruh anak perempuan saya bercakap bahasa Melayu. Ini Malaysia, adakah kamu orang Malaysia? Kamu orang Malaysia mesti bercakap Melayu. Nadanya sangat garang, dan kemudian dia terus bercakap tentang saya dan anak perempuan saya. Adakah kamu tahu ini Malaysia? Kamu tidak tahu bahasa Melayu. Sangat penting untuk bercakap bahasa Melayu apabila pergi ke luar negara ke Taiwan, tiba-tiba rasa takut sangat, masih tak boleh cakap. Awak PR atau warga negara Malaysia. Tak boleh cakap Melayu dengan IC Malaysia. Kalau tak boleh cakap Melayu, kamu boleh pertimbangkan untuk menjadi warga negara Singapura. Bukan di Malaysia. Bahasa Inggeris tidak dituturkan di sini. Saya cuba menerangkan, maaf abang, kami belajar di Singapura sejak kecil, jadi kami memang tidak faham. Sebelum dia selesai bercakap, dia mula mengutuk lagi, dan kemudian, adakah anda masih mahu melakukannya? Jika anda tidak mahu melakukannya, anda boleh pergi segera. Saya benar-benar tidak berdaya pada masa ini, tetapi saya menahannya, air mata nak keluar. Kami ibu dan anak berdiri di situ dan dimarahi secara bodoh. Kami tidak berani membantahnya kerana akan membuang masa, dan kemudian saya berkata kepadanya dengan suara yang perlahan, maaf, kami benar-benar perlu memperbaharui pasport kami. Bolehkah anda memberi saya nombor? Dia mempunyai wajah yang sangat tidak berpuas hati dan memberikan saya nombornya dengan sikap yang sangat tidak berpuas hati. Kami jumpa tempat duduk dengan janggal dan duduk. Saya tertanya-tanya kenapa awak buli orang macam ni? Adakah kita layak dihina sebegini kerana kita tidak tahu bahasa Melayu? Jadi kami pergi tanpa berdaya.
Saya benar-benar tidak faham mengapa mereka ini begitu diskriminasi terhadap kami yang tidak berbahasa Melayu. Saya tidak sengaja, saya tidak menyusahkan, dan saya bertanya dengan sopan, tetapi akibatnya, saya dibuli kerana kebaikan saya. Saya ingatkan semua orang yang tidak berbahasa Melayu untuk pergi ke tempat sedemikian untuk mencari seseorang yang boleh berbahasa Melayu untuk menemani anda. Jangan biarkan orang-orang ini merosakkan mood hari yang indah seperti kita pukul 7 pagi pukul 8 pagi. Sungguh kecewa dan sedih. Akhirnya saya jumpa kawan minta tolong seseorang yang kenal jabatan tu dan akhirnya berjaya dapatkan pasport. Saya pun belikan sebungkus nasi untuk dia makan dan berterima kasih atas bantuannya. Jadi apa kononnya perlukan sijil cerai dan sijil hak penjagaan? Mereka hanya menyusahkan kita dan tidak membenarkan kita melakukannya. Terdapat begitu banyak orang di dunia. Tunggu sehingga Tuhan mengambil anda. Itulah guys, masalah bahasa Melayu di Malaysia yang selalu jadi isu serius. Persoalan orang Cina Malaysia tadi menjadi besar karena diunggah di media sosial. Sampai-sampai Menteri Dalam Negeri Malaysia pun menanggapinya. Yuk kita lanjut ya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menepis kritikan terhadapnya selepas tindakannya mempertahankan pegawai imigresen yang memarahi seorang wanita dan anaknya di Johor yang tidak fasih berbahasa Melayu. Dalam membalas hantaran dari seorang peguam di platform X, Saifuddin memberitahu Michelle Yesudas bahawa rakyat Malaysia harus memahami asas bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Pada masa sama, Saifuddin menempelak Yesudas bahawa tidak perlu sehingga membaca semua hikayat untuk berinteraksi dalam bahasa Melayu. Katanya lagi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat melibatkan kerajaan. Terdahulu, Yesudas dalam hantarannya berkata jika Saifuddin ingin mewajibkan bahasa Melayu kepada semua pemegang pasport, Saifuddin harus buktikan bahasa Melayunya di tahap sastrawan maupun karyawan negara. Ketika diminta mengulas insiden melibatkan pegawai imigresen di Johor 2 hari lalu, Saifuddin berkata rakyat Malaysia perlu tahu bahasa kebangsaan dan pihak berkuasa mempunyai sebab untuk berasa curiga apabila seorang warga Malaysia tidak memahami bahasa itu. Pengarah NGO Lawyers for Liberty, Zaid Malik kemudian mengingatkannya bahawa kemahiran bahasa Malaysia bukan keperluan bagi mana-mana warga untuk memohon pasport. Menjadi syarat bagi beberapa buah negara termuka, negara-negara maju di dunia. Dia tu letak tu. Singapura, UK, dia wajib. Kau tak boleh faham bahasa tempatan ni, maknanya kau tak layak mohon warga negara. Sampai macam tu tu. Dia punya tu. Peri pentingnya. Lebih lagi kita lah. Ya, terpahat dalam perlembagaan negara kita, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Bahasa lain bebas dipelajari dan digunakan. Jadi basisnya kat situ. Jadi saya tengok perkara yang kita tak boleh kompromis ialah kalau ianya merupakan keutamaan bahasa Melayu, kita belajar bahasa Melayu. Ya, bukan saja untuk lulus. Tapi apakah dihalang kita menguasai bahasa lain? Tidak. Kita tak dihalang untuk belajar bahasa lain. Tapi kewajipan seseorang warga untuk menguasai bahasa Melayu, kewajipan itu tak boleh kita kompromis. Ya, jadi memudahkan urusan bila kita. Jadi, kalau insiden seperti itu berlaku, saya harap ibu bapa yang berkenaan boleh memahami sebagai kewajipan sebuah warga negara adalah mempelajari bahasa dan menguasai bahasa dengan baik. Dan tak perlu jadikan isu sampai digambarkan, nak digambarkan sebuah jabatan atau agensi kerajaan, mempersulitkan urusan untuk membarui dokumen perjalanan hanya kerana syarat bahasa. Dia jangan tengok kat situ lah. Ya. Tengok balik dari segi kewajipan untuk menguasai bahasa. Selama tinggal di negara ini. Sebab kalau tidak, timbulkan keadaan yang syak wasangka. Apakah betul dia warga sini? Kerana tak boleh langsung berbahasa misalkan. Itu basis yang banyak kes yang kita jumpa bukan saja soal bahasa. Kadang rupa pun kemudian kita sekat dan kita selidik rupanya betul. Hal yang berlaku. Saya tengok ya, warna gambaran tak, wajah anak tu tak memberikan gambaran sebenar bahawa parent yang bersama dengan dia tu mungkin dari satu keluarga.
Dan memanglah Jabatan Immigration akan sekat di pintu masuk. Dan bila kita teliti balik, walaupun anak tu dah umur 15-16 tahun, bila kita teliti balik, kita semak dengan Jabatan Pendaftaran, ternyata anak itu dapat MyKad menggunakan dokumen palsu. Itu berlaku. Itu betul-betul berlaku. Itu membawa kepada kita terpaksa batalkan semua dokumen perjalanan dia dan kita minta dia betulkan balik. Kalau bukan anak sendiri, jangan declare sebagai anak sendiri. Jadi kalau dia masih jaga anak, dia kena dapatkan melalui proses yang betul. 15A ke anak angkatnya, kita bantu. Kita tak akan hukum dia. Tapi tak boleh berterusan dengan identiti yang salah. Kadang-kadang, syak itulah yang menemui kes-kes macam itu. Begitulah guys, masalah bahasa Melayu di Malaysia yang selalu jadi isu penting. Sebagai orang Indonesia, kita tentu bersyukur memiliki bahasa Indonesia. Selama ini pemerintah juga terus berusaha untuk memastikan setiap warga negara Indonesia fasih berbahasa Indonesia, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan di luar negeri. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.